Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam siri kali ini merupakan siri yang pertama ya. Pak Su nak bincangkan tajuk berkaitan dengan motivasi diri ya. Dan akan diikuti dengan siri-siri yang seterusnya lah ya. Baik, dalam siri yang pertama ni kita nak bincangkan tentang apakah itu sebenarnya motivasi ya. Dan tajuk motivasi ni memang akan terus diperkatakan ya. Kerana daripada dahulu sekarang dan akan datang ya, kita sentiasa meneruskan perjuangan hidup kita. Kita nak membuat perubahan dalam hidup kita, nak buat kemajuan, nak memajukan diri, nak mengembangkan diri, bakat sebagainya kan. Dan kita perlukan dorongan, kita perlukan satu desakan, kita perlukan motivasi ya. Sama ada motivasi itu datang daripada diri kita sendiri ataupun mungkin motivasi itu datang daripada faktor-faktor luar ya. Dan bayangkanlah ya, kalau kita tidak ada motivasi, agak-agak kita datang kerja tak hari ni? Kalau kita tidak ada motivasi, agak-agak kita berada di bilik kuliah tak? Ya? Kalau kita tak ada motivasi, agak-agak kita pergi berkebun tak kat kebun? Kalau kita berkebun, ya? Agak-agak kita pergi berniaga tak hari ni kalau kita tak ada motivasi? Cuba kita tanya ya. Jadi yang menyebabkan diri kita ni nak datang kerja, ya, nak pergi belajar, nak pergi kebun, ya, nak pergi berniaga, nak terlibat dengan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya, ialah kerana kita ada apa yang dikatakan sebagai motivasi. Ya. Jadi apa itu motivasi? Kita cuba tengok ya. Apa itu motivasi? Baik, kalau kita lihat dalam definisi motivasi ni ya. Motivasi itu dilihat sebagai satu bentuk daya. Tahu daya tak? Daya, force ya. Ataupun dorongan ataupun kuasa lah, power ya. Yang mencetuskan sesuatu tingkah laku. Suatu tingkah laku ya. Untuk kita mencapai sesuatu matlamat ataupun keperluan hidup. Ya. Kalau kita kata tadi kita nak bekerja ya, matlamat kita nak pergi kerja lah ya. Sebab kita nak cari nafkah, nak cari duit kan. Kalau kita kata belajar tadi, kita nak pergi kelas, nak masuk dewan kuliah, kita nak belajar. Matlamat kita kerana kita nak menambahkan ilmu, pengetahuan. Itu ada matlamat kita ya. Jadi, apakah yang mencetuskan kita nak pergi ke bilik kuliah, nak pergi berniaga, nak pergi berkebun, nak pergi ke masjid dan sebagainya tadi ya? Ini ialah daya yang ada dalam diri kita ya. Yang Allah Ta'ala Tuhan telah kurniakan dalam diri kita. Ada satu bentuk dorongan, satu kuasa, satu daya ya, yang mencetuskan. Satu. Baik, yang kedua, boleh juga dikatakan bahawa motivasi adalah satu bentuk daya, dorongan atau kuasa yang menggerakkan kita. Tadi mencetuskan, rasa nak pergi ni. Rasa nak pergi library ni. Rasa nak buat benda ni. Rasa nak buat betul tu. Rasa nak tolong orang. Tadi mencetuskan, ini menggerakkan kita. Kita bangun, ya, kita siap-siap, ya, kita pergi. Ya. Kita pergi ke kuliah, kita pergi ke kelas, ya. Kita belajar, kita bekerja, kita bertani, kita bersukan. Apa saja aktiviti yang kita lakukan. Dia menggerakkan kita untuk kita melakukan sesuatu perkara. Ya. Dan yang ketiga ialah aspek berkaitan dengan mengarah. Apa maksud mengarah ni? Ya. Mengarah ni, kalau kita sedang memandu kereta sekarang, ya, dengan kelajuan 80 km sejam, ya, 80. Kita pun tekan kan, tekan minyak kan 80 je, kita tak ubah-ubah. Ya. Kemudian kita rasa kita nak potong ya, satu kereta di depan kita. Ya. Jadi kita kena tekan minyak. Ini dikatakan mengarah. Ya, kita tekan minyak tu kerana kita nak naikkan speed daripada 80 kepada 90 ataupun 100. Ya. Jadi kita kena tekan. Ya. Mana bila kita kata kita tekan tadi, perlukan daya. Ya. Perlukan daya, perlukan satu power ya, untuk kita tekan supaya kereta kita bergerak lebih laju. Ini yang maksudnya mengarah ya, untuk kita meningkatkan tahap pencapaian kita daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita biasa dapat B, kita nakkan B+. Kalau kita dapat B+, kita nakkan A. Kalau kita dapat A, kita nak A+, umpamanya. Begitu juga kalau kita bekerja. Ya. Biasa kita dapat, tahun lepas kita dapat 85. Kita tak puas hatilah. Ya. Kita nak tingkatkan menjadi 90 ataupun 95 tahun prestasi kita kan di tempat kerja. Begitu juga kalau kita dalam konteks ibadat. Kita dah biasa buat solat fardu. Macam kali ni kita tambah pula solat sunat. Kita nak tingkatkan. Jadi meningkatkan ini yang dikatakan mengarah tadi ya. Kita direct, kita mengarah diri kita supaya kita lebih hebat lagi ya, lebih cemerlang lagi, lebih berjaya lagi. Itu dikatakan mengarah. Dan aspek yang keempat ialah mengekalkan. Kata macam kita ambil analogi tadi kita bawa kereta kan ya. Kita sekarang dah speed kita dah 100 ya. 100.
Kalau beraya sampai 110 kan ya. So kita dah 100, kita tekan minyak 100 je kan ya. Kita nak kekalkan. So untuk kita mengekalkan ya pencapaian kita, prestasi kita pada satu tahap, kita masih juga perlukan satu daya. Kita masih perlukan satu dorongan, kita perlukan satu kuasa ya untuk kita mengekalkan diri. Ini pun merupakan aspek ataupun perspektif yang ya terlibat berkaitan dengan motivasi tadi ya. Jadi semua yang kita katakan tadi mencetus, menggerak, mengarah, mengekalkan sesuatu tingkah laku, sama ada tingkah laku tu tingkah laku belajar, tingkah laku bekerja, tingkah laku kita buat aktiviti macam-macam aktiviti ya, ataupun tingkah laku berkaitan dengan ibadat ya, untuk kita mencapai suatu matlamat ataupun kebutuhan hidup yang kita tetapkan, yang kita inginkan, yang kita impikan ya, untuk kita realisasikan. Itu yang kita katakan sebagai motivasi ya. Baik. Dalam perbahasan yang kita bincangkan tadi ya, kita dapati bahawa motivasi itu bukan saja mencetuskan ya, bahkan dia menggerakkan dan juga mengarah atau mana meningkatkan dan juga mengekalkan. Jadi kita faham di sini bahawa motivasi itu tidak bersifat statik ya. Ada kala rendah, ada kala sederhana, ada kala tinggi ya. Dia boleh berubah-ubah ya. Kadang-kadang hari ini kita bersemangat, kita bermotivasi datang kerja ya. Masuk kerja pukul 8, pukul 7.30 kita dah ada kat office ya. Macam juga kalau kita pelajar kan, kuliah mula pukul 8, 7.30 dah ada kat bilik kuliah, dah ada kelas ya. Orang lain tak ada, kita dah ada ya. Library buka pukul 8, pukul 7.30, pukul 7 suku kita dah ada kat depan pintu. Ya. Jadi semua benda ni ya, semua perkara-perkara yang kita lakukan tadi ada ya, ada perkara, ada unsur yang mendorong kita ya. Ada unsur yang mendorong. Sebab tu kita dapati perbezaan-perbezaan antara seseorang dengan seorang lain kerana tahap motivasi mereka juga berbeza, ada yang rendah, ada yang sederhana, ada yang tinggi ya. Baik, cuba kita lihat pula ya, apakah hubungan ya antara motivasi ini dengan pencapaian ya. Mungkin ini dapat membantu kita memahami ya dengan lebih jelas lagi apakah kaitan antara motivasi dengan tahap pencapaian atau prestasi seseorang dalam sesuatu bidang ya. Baik, secara umum ini secara kita lihat secara umum ya, secara umum ada 3 faktor besar ya, 3 faktor utama yang mempengaruhi tahap pencapaian seseorang ya. Yang pertama sekali ialah tabiat ataupun sikap dan juga tabiat. Sikap kita pun dah tahu kan. Kita tengok kawan-kawan kita yang skorer-skorer tu kan ya. Kita dah tahu dah sikap dia kan. Tabiat dia pun kita dah faham dah. Macam tu juga kawan-kawan di tempat kerja kan ya. Kita dah tahu dia ni si Leman ni memang ya. Ya. Si Ahmad ni memang dia memang macam itu. Kita dah faham dah. Sebab tu dia markah dia sentiasa dapat 90, 95 ya. Prestasi kerja dia bagus ya. Sebab sikapnya sangat positif terhadap kerja. Begitu juga macam pelajar tadi lah, sikap terhadap belajar. Baik. Faktor yang kedua yang kita mempengaruhi tahap prestasi atau pencapaian adalah motivasi. Ini yang kita sedang bincangkan sekarang. Dan juga dalam sidi-sidi akan datang nanti ya, motivasi diri ya. So motivasi diri tu akan menyebabkan seseorang itu ya sentiasa, kalau dia berubahlah tahap motivasi dia rendah, sederhana, tinggi, dia akan mempengaruhi tahap prestasi dia ya. Ini merupakan satu faktor penyumbang yang sangat penting dalam konteks pencapaian ataupun prestasi. Dan faktor yang ketiga ialah kemahiran, skill ya, kemahiran. Baik, kalau kita sebagai seorang pelajar sekarang, kemahiran belajar, kita tanya diri kita, adakah saya menguasai semua kemahiran belajar? Kalau belum, ikut siri kemahiran belajar yang Pak Su telah bincangkan ya dalam siri-siri sebelum ni ya. Kalau kita bekerja pula, kemahiran bekerjalah. Kalau kita seorang ahli sukan, tentulah kita ada kemahiran bersukan. Kalau kita petani, tentulah kita ada kemahiran berkebun kan. Kalau kita berniaga, tentulah kita ada kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan keusahawanan, perniagaan. Itu kemahiran sangat diperlukan ya. Jadi kalau tahap kemahiran kita berbeza, kemungkinan pencapaian kita juga berbeza. Jadi ketiga-tiga faktor sikap, kemahiran dan motivasi ini, ketiga-tiga ini sangat-sangat penting untuk memastikan kita meningkatkan ataupun kita mendapat pencapaian yang tinggi ya, dalam apa bidang yang kita lakukan. Dan ya, motivasi merupakan satu faktor ya yang sangat signifikan, yang sangat penting, yang boleh membezakan pencapaian seseorang dengan seorang yang lain. Kita cuba bayangkan ya, kalau katakan sikap kawan kita tu di dalam skala berapa ni? 0 sampai 10 tu kan ya. Dia punya sikap 9, sangat positif. Kemahiran dia 9 contohnya kan ya. Motivasi dia 9. Kita tengok macam mana prestasi dia. Pencapaian. Kalau macam Pak Su pula katalah 9 tapi motivasi diri Pak Su 5.
Agak-agak Pak Su punya markah boleh sama tak dengan anda lah. Anda ni kan hebat-hebat semua kan, ya. You know, semua 9, 10, 90, 10 kan. Katalah Pak Su punya 5. Tentulah tahap pencapaian atau prestasi Pak Su jauh lebih rendah daripada apa yang anda capai, kerana Pak Su punya motivasi mungkin rendah. Anda 9, Pak Su 5, atau Pak Su sederhana lah, ya. Anda ni semua jenis motivasi tinggi-tinggi, hebat-hebat semua, ya. Jadi oleh sebab itu kita kena pastikan, ya, untuk kita terus, ya, memajukan diri kita, ya, menjadi orang yang hebat, menjadi juara, ya, menjadi orang yang berjaya, menjadi orang yang cemerlang, dalam apa bidang sekalipun. Kalau kita belajar sebagai seorang pelajar, kalau kita bekerja sebagai seorang pekerja, kalau kita seorang usahawan, kita berniaga, kalau kita ahli sukan, ya, kalau kita pemimpin dengan kepimpinan kita, ya, semua itu, ya, akan berlaku, ya, akan mendorong kita untuk menjadi orang yang hebat, ya, dan memberi sumbangan yang besar kepada kehidupan kita, kedua keluarga dan negara masyarakatnya, kalau sekiranya kita pastikan diri kita sentiasa dalam keadaan bermotivasi tinggi, ya, bersemangat, ya, beriltizam, bersungguh-sungguh. Ni kalau ciri-ciri ini ada pada diri kita, kalau motivasi kita tinggi, insya-Allah, ya, Pak Su yakin, ya, semua orang, ya, anda semua, ya, akan berjaya insya-Allah, ya. Percayalah, ya, percayalah, kita akan berjaya insya-Allah dengan izin Tuhan. Dengan syarat kita kena pastikan diri kita sentiasa bermotivasi tinggi dalam apa keadaan sekalipun, sama ada dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan kerohanian ataupun urusan-urusan keagamaan, akhirat dan sebagainya, ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.